Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hari ini kita sambung surah Al-Baqarah. Itu ayat yang seterusnya, ayat yang ke-67. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Qalu atattakhiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. Sini peringatan Allah Ta'ala bagi terhadap orang yang banyak bertanya. Orang yang banyak bertanya. Seperti dalam riwayat Muslim ada menyebut innama ahlakal ladina min qablihim ahlakal ladina min qablikum kathratus su'al wa ikhtilafihim ala anbiya'i atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu innama ahlakal ladina min qablihim binasalah. Umat-umat yang sebelum daripada mereka ini karena banyaknya bertanya dan berselisih dengan nabi-nabi mereka. Jadi apa yang Nabi SAW pesan sini, jangan banyak bertanya.
Jangan banyak bersoal jawab dalam menuntut ilmu. Iaitu nak jadi alim bukan dengan cara banyak bertanya. Iaitu kena banyaknya adalah banyak belajar. Belajar yang kena banyak. Bukan banyak bertanya. Tanya pasal hukum lah contoh. Bila belajar, satu persatu akan dihuraikan. Belajar hadis pun sama. Satu persatu akan dihuraikan. Kelebihan belajar, kalau ada 10 soalan terjawab. Adanya 10 jawapan, adanya 100 jawapan dengan belajar. Beza dengan bertanya, jika kita bertanya, hanya dapat 1 jawapan. Itulah kelebihan belajar. Siapa belajar, banyaklah jawapan yang dia akan dapat. Tanya 1, dijawab 1. Tanya 2, dijawab 2. Tanya 3, dijawab 3. Dan banyaknya soal, yang akan jadi bahayanya adalah bukan soalan biasa dah lagi. Soalan bentuk ingkar. Soalan bentuk mengingkari, nak berselisih. Soalan bentuk mempertikaikan. Ini akan jadi berlaku. Oleh itu janganlah kita banyak bertanya. Kurang bertanya, banyak belajar. Biar sesuai yang kita dapat. Ya umpama makan nasi lah. Kita belajar ni kita dapat 1 pinggan nasi. Dengan semua sekali, lauk dia, sambal ke, sayur ke, apa ke, kuah ke, semua sekali. Kalau bertanya ni, macam kita banyak tanya, contohnya banyak sambal ke, banyak sambal lah. Banyak hal yang remeh-temeh je, cerita pasal sambal. Padahal ada banyak lagi. 1 pinggan nasi tu, betapa banyaknya faedah-faedah daripada 1 pinggan nasi. 1 pinggan makanan. Jadi kurang. Tanya ni kurang. Sahabat-sahabat dulu, dia jadi takut nak bertanya. Sehingga sahabat beritahu, kami berkenanlah kalau adanya orang-orang Arab Badui yang mari daripada jauh, dia datang jumpa Nabi tanya soalan. Maka daripada situ kami dapat ilmu. Sehingga akan Jibril alaihissalam, malaikat Jibril, turun. Ajar kepada umat di depan orang ramai. Bertanya Nabi SAW. Sehingga ditanyanya, mal Islam, mal iman, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan. Jibril bertanya pada Nabi, apakah? Bagi tahu pada aku, apakah itu Islam? Apakah itu iman? Apakah itu ihsan? Itu antara soalan-soalan yang ditanya. Jadi turunnya Jibril itu semata-mata kerana tidak ada soalan. Kerana takut, kerana Nabi sudah memberi ancaman. Takut berlaku seperti umat-umat terdahulu menentang Nabi mereka
dengan cara banyak bertanya. Sebenarnya bila adanya Nabi SAW, adanya Rasul ni, kita hanya tunggu. Tunggu, jika dapatnya wahyu, mesti Nabi SAW sampaikan pada sahabat. Itu. Bila turun wahyu, akan disampaikan. Dan ada buat benda salah, Nabi akan memperbetulkan. Ada perkara yang tak jelas, Nabi akan jelaskan. Itu peranan Nabi. Satu orang yang Allah Ta'ala utuskan dia, lantiknya dia untuk ajar kepada umat. Oleh itu kita sebagai orang yang menuntut ilmu, masuk kelas ya. Masuk kelas saja belajar. Jangan pula banyak bertanya. Biasanya banyak bertanya ni, bila dilihat, dinilai, kebanyakannya yang kurang belajar. Jawapan sudah ada dalam kelas. Dia pula tak masuk kelas dan dia yang banyak bertanya. Manakala orang yang belajar, kurang sangat bertanya. Kerana dia sudah adanya jawapan dia. Jawapan-jawapan dia tu dia sudah dapat semasa berada dalam kelas pengajian, dalam majlis ilmu. Maka sinilah ayat. Allah Ta'ala nak ajar kepada kita semua, jangan jadi seperti golongan Bani Israel yang banyak mempersoalkan Nabi Musa dan berselisih dengan Nabi Musa. Itu ayat dia. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Dan ingatlah, ini cerita baru. Dan ingatlah ketika mana berkatanya Nabi Musa kepada kaum dia. Dia beritahu apa? Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Sungguhnya Allah Ta'ala perintahkan kamu supaya sembelih lembu. Lembu betina. Ini saja asal perintah. Wahyu ini saja. Innallaha ya'murukum, Allah Ta'ala perintahkan kamu an tadhbahu baqarah. Kamu sembelih lembu betina. Ini saja perintah. Tapi mereka banyak mempersoalkan. Dan soalan mereka ini adalah bentuk mempertikaikan perintah Allah. Sebab itulah mereka berkata, qalu atattakhiduna huzwa. Kaumnya Nabi Musa ni berkata, atattakhiduna, adakah kamu nak mengadakan kami ini huzwan, bahan untuk olok-olok, untuk mempersendakan. Kamu nak mempersendakan kami ke? Tergamaknya kamu bagi tahu pada kami, Allah Ta'ala suruh sembelih lembu betina. Kerja apa? Apa pasal? Jadi, dia soalan tu tak ada. Tapi soalan betul ingkari. Adakah kamu nak mempersendakan kami dengan mengadakan, memberitahu pada kami wahyu Allah Ta'ala yang ini suruh sembelih lembu betina? Kenapa ni? Lalu Nabi Musa menjawab, qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku memohon perlindungan pada Allah Ta'ala dari aku ni jadi termasuk di kalangan orang-orang yang jahil. Aku mohon perlindungan Allah Ta'ala dari
aku ni jadi jahil. Aku ni jadi jahil seperti di kalangan orang-orang yang jahil yang membuat perintah Allah Ta'ala itu sebagai bahan persendaan. Mengadakan yang Allah Ta'ala titahkan itu sebagai dianggap bahan gurauan. Mana boleh gitu? Ini katanya Nabi Musa. Yani Nabi Musa mengingkari perihal kaum dia menganggap sembelih lembu betina itu sebagai bahan gurauan. Ini bukan gurauan, ini perintah Allah Ta'ala. Kita hanya perlu buat saja apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Ini sebenar kali terjadinya kerana mereka menyangka lembu ni ada keramat ni. Lembu-lembu ni ada keramat. Puak-puak Bani Israel menganggap lembu ni ada keramat. Sebabnya sebelum pada ini, pada ayat yang antaranya ayat yang ke-54 surah Al-Baqarah, ada menyebut innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijl. Sungguhnya kamu melakukan kezaliman terhadap diri kamu sendiri dengan mengadakan anak lembu. Kamu mengadakan anak lembu itu sebagai Tuhan sembahan, sebagai alat sembahan ibadah doa kamu. Jadi sini adalah perintah yang jelas daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nak ajar kepada umat Nabi Musa ini buang perasaan yang terkesan dengan kehebatan lembu. Kerana mereka menganggapnya lembu itu keramat. Lembu itu adanya berkat dia. Sebab itulah dia buatnya lembu, patung anak lembu. Jadi anak lembu itu jadi binatang berkat. Binatang yang keramat. Jika keramat, maka boleh dipuja. Oleh itu di sini Allah Ta'ala perintahkan dengan mudah saja. Sembelih lembu. Kamu sembelih lembu. Inilah nak beritahu bagi sesiapa yang melakukan syirik, kena ingat. Perbuatan syirik itu jika dilakukan, ia akan meresap ke dalam hati. Setiap amalan itu bila dilakukan dengan amal perbuatan, dia akan meresap ke dalam hati. Sama ada hati dulu ataupun perbuatan dulu. Tetapi akan meresap ke dalam hati. Akan meresap ke dalam hati. Kalau kita solat. Solat. Daripada kecil mungkinlah tidak ikhlas. Solat tidak ikhlas. Tapi lama kita solat, datangnya ikhlas. Kerana ikhlas itu mesti diraih. Kita kena usaha untuk mendapat ikhlas. Jadi nak buat amal ini, contohnya kalau belajar. Kita belajar, mungkin mula-mula kita belajar tidak ikhlas. Tapi lama kita belajar, akan datangnya ikhlas.
Tapi ada setengah orang itu sebelum daripada belajar, dia dah ikhlas lah. Dan tindakan dia tu berdasarkan keikhlasan dia. Tapi ada kalanya orang itu ikhlas tu tak datang lagi. Buat yang lebih dulu. Dia buat dulu. Inilah nak beritahu, jika dilakukan syirik, ikhlas ke tak ikhlas? Bila buat syirik, terkesan dengan syirik itu, terkesan dengan kehebatan syirik itu, terkesan hebatnya lembu itu, akan meresap ke dalam hati. Walaupun sudah kita berhenti. Walaupun kita sudah berhenti buat. Tapi kesan dia masih ada. Kesan dia tu masih lagi ada. Rasa contoh kalau lembu tu rasa lagi. Hebatnya lembu. Ada lagi perasaan. Dia sama je dengan orang takut hantu pun sama. Terkesan dengan hantu. Adakah hantu? Tak ada. Tak jumpa pun. Tapi kerana terkesan takut pada hantu tu, sebut hantu pun tak boleh. Tengok muka pelik-pelik sikit pun tak boleh dah. Cerita hantu sikit, bagi tahu cerita hantu sikit pun dah tak boleh dah. Kerana kesan takut pada hantu. Yang ini pula bukan takut. Ini kesan cinta pada lembu. Cinta buat ibadah kepada lembu. Cinta duduk sembah lembu hari tu. Kesan dia tu ada. Macam orang yang mencuri. Berhenti lama dah mencuri. Tapi nikmat mencuri itu masih lagi duduk terbayang-bayang. Masih lagi. Jadi ini dia panggil kesan dia. Kesan ini nak boleh hilang, payah. Kalau buat dosa biasa itu tak apa. Tapi kalau syirik ini tak boleh. Kita kena hapuskan. Jangan bagi adanya. Kita ni terkesan dengan syirik. Hati kita jangan mudah terkesan dengan syirik. Jadi takut. Tak tentu pasal. Pasal berhala ke? Tak boleh kita pecahkan berhala itu. Kita dah berhenti dah. Contohnya orang itu sebelum pada ni dia sembah berhala tu. Kemudian dia dah dapat hidayah. Nak hancurkan berhala yang dia punya tu. Jadi terkesan. Tak ada cara lain dia kena hancurkan berhala. Dia kena hancurkan berhala. Supaya hilang yang terkesan. Ni aku pecah ni, tak ada apa. Tak kena, tak jadi apa. La tadur wa la tanfa'. Berhala ni tidak beri mudarat, tidak memberi manfaat apa-apa. Tu kita kata gitu je. Kita pun pukul-pukul, pecah-pecahkan berhala. Inilah bahaya. Kalau adanya kesan-kesan gini, kita kena segera alih. Dan inilah nak beritahu, kesan syirik ni yang diajar masa zaman kita kecil, yang sudah menjadi adat resam. Bahaya sebenarnya. Payah nak hilang. Contoh takut hantu tadilah. Nak hilang takut hantu tu payah. Nak hilang takut pada penunggu yang ada dalam hutan. Payah. Payah. Takut pada kehebatannya harimau, gajah yang ada dalam hutan yang maha mengetahui. Sehingga kita tak boleh sebut pun perkataan-perkataan yang celupar. Sebut ular ke, sebut harimau ke, sebut gajah sampai tak boleh. Sebab apa? Terkesan dengan kehebatan singa ataupun harimau tadi. Gajah tadi. Jadi gajah yang dalam hutan tu jadi macam Tuhan. Gajah yang ada dalam hutan, yang duduk dalam hutan, tak ada masalah pun dengan kita.
Tapi pergi syirik. Benda tu buat kenapa? Buat apa? Jadi ada saja anasir-anasir syirik gini kita kena hapuskan. Ada rasa terkesan, cepat-cepat sebut la ilaha illallah. Sebut cepat-cepat. Sebut cepat-cepat la haula wala quwata illa billah. Cepat-cepatnya sebut hasbi Allah. Kalau dirasa dia boleh memudaratkan kita, kita rasa perasaan gitu. Hantu ni nanti dia cekik kita mati. Terus kita kata la haula wala quwata illa billah. Hasbi Allah. Terus kita sebut perkataan-perkataan tauhid ini kita sebut. Ada saja terkesan dengan hantu-hantu ataupun dengan wali-wali. Kita pergi jumpa dengan satu orang wali contohnya, orang tu panggil dia ni tok wali besar yang masih lagi hidup atas dunia ni. Kita jadi adanya gambaran seolah-olahnya dia mengetahui benda-benda gaib yang kita dah buat, dosa-dosa kita yang kita dah buat. Maka segeranya kita sebut la ilaha illallah. Segeranya kita kata la haula wala quwata illa billah. Terusnya kita nafi syirik. Dan jangan terkesan. Dan sehingga akan jika boleh terkesan gini, dia ada juga cara lain lagi di kalangan ulama panggil bab saddud dzara'. Itu bab tentang menutup pintu-pintu, jendela-jendela, ruang-ruang yang boleh menyebabkan syirik. Jangan pergi. Tempat yang bolehnya kita terkesan dengan syirik, jangan pergi situ. Sehinggalah kita berani pergi situ, kita tak ada apa-apa, tak ada terkesan. Okey, tak apa. Kalau dah rasa tak ada terkesan, baru boleh pergi. Kalau masih lagi ada terkesan, jangan. Jangan pergi. Bahaya. Itu zaman saya baru balik dulu ngaji. Kawan-kawan kata hantu. Kawan-kawan kata hantu. Mari kita tengok hantu. Kita gitu. Ini kisah benar. Saya ajak semua sekali kawan-kawan kampung saya. Jom kita tengok hantu. Dia kata kat pokok tu ada hantu. Saya kata tak apa. Jom kita pergi tengok hantu. Pergi tengok hantu. Dia duduk lari. Dia kata ada orang. Ada lembaga situ. Ada lembaga hitam duduk situ. Tak tahu apa. Saya kata mari kita pergi. Pergi tengok. Pergi tengok. Orang duduk khalwat situ. Hantu apa? Memang hantu lah. Syaitan duduk situ. Syaitan duduk sedang berkhalwat situ. Dalam gelap. Maknanya kita duduk takut benda yang tak ada apa-apa. Ini bahayanya syirik. Tak ada pasal-pasalnya. Ya. Kalau yang jenis lemah jantung tu, mati lama dah dia situ. Mati bukan kerana hantu pun, tak ada, kerana takut ya. Lepas tu orang mati gini, wali'iyahzubillah, kita takutlah mati gini. Mati tak elok tu, mati dalam keadaan syirik. Takut. Itu kita minta jauh lah. Jadi nak elak daripada terkesan dengan lembu, sembelihlah lembu. Lembu ni kayak barang makanan. Makanlah lembu. Sebab tu kalau kita, kalau guru saya dulu pun berpesan, kalau kamu rasa benda tu kamu tak suka makan, tapi Nabi suka makan, kamu makan. Kamu makanlah. Usaha untuk makan. Sikit pun tak apa. Biar kita tak ada alasan aku makan juga. Sikit lah. Aku tak suka mana. Tapi kita nak nafikan kita tak suka tu, kita makan. Bila kita makan, ternafilah tak suka tu. Makan juga. Cuma tak pecah liur kita lah. Kita rasa tak sedap mana. Ataupun kita rasa, alah, bukan cara pemakanan kita. Ya. Contohnya kambing. Kita tak boleh makan kambing. Try usaha makan sikit-sikit. Makan sikit. Sehingga kan Ibnu Umar, dia tak suka mana makan tarbuza.
Tarbuza ni jenis tembikar besar tu. Tembikar yang jenis betik. Apa orang panggil tembikar betik? Tembikar susu. Ini tembikar susu. Dia tak berapa suka mana. Tapi kerana Nabi suka makan, dia pun mensukakan diri dia makan. Kerana dia rasa suka makan sesuatu yang Nabi suka walaupun dia tak suka. Itu biasalah. Tapi jangan risaulah. Ayam pun Nabi pernah makan juga. Kalau orang makan tak makan kambing, ayam pun Nabi pernah makan. Lepas tu arnab pun tak ada masalah juga makan. Tapi kalau tak boleh makan arnab kerana anggap macam kucing, tapi janganlah sampai kata haram lah. Kerana haram itu akan jadi benda lain pula. Jadi perkara-perkara yang syirik, kalau benda tu kita nampak, kita terkesan, terus kita hapuskan. Ini maksud daripada surah. Supaya kita terhindar daripada syirik. Nak hindar daripada syirik, kalau ada kesan syirik, terus kita buat. Kalau rasa takut, beranikan diri. Kalau rasa situ ada hantu, kita pergi situ. Kita pergi situ. Kalau adanya hantu situ, kita pergilah situ. Senang cerita gitu ya. Ada bunyi. Bunyi kat luar. Pergilah luar. Mana tahu bukan hantu, sebenarnya kali syaitan nak mencuri rumah kita ke, nak merampok rumah kita. Sebab tu kita kena berani jugalah. Jadi jangan duduk kita pergi kata hantu lah, apalah. Padahal orang masuk curi rumah kita. Kitanya lari. Orang tu pula pencuri. Dia pun suka kita. Takut kata. Aku mari sini nak curi. Molek juga dia takut pada aku. Hantu. Senanglah aku nak curi. Dia pun curi-curi buat lagi. Lepas tu dia pun kata toyo lah buat lari. Dia pun kata toyo lari. Jadi orang tu masuk curi je. Kita yang rosak akidah. Yang rosak akidah kita. Orang tu masuk curi rumah kita. Patutnya kita rugi tu ialah. Rugi barang kita dicuri. Tapi tidaklah jadi rugi iman kita. Merosotnya iman kita ataupun rosaknya iman kita pula kerana masuknya pencuri tu. Jangan sampai gitu. Maka oleh itulah sama sini. Oleh itulah golongan Bani Israel ni, dia kata Nabi Musa ni nak mempersendakan dia kerana nak sembelih benda yang ajaib. Benda yang keramat. Iaitu lembu. Mana boleh kita dulu siap buat dia lagi lembu ni untuk kita sembah. Tiba-tiba nak suruh sembelih. Mana boleh. Kan? Dan sekarang ni pun kita tengok kan. Orang India mana. Sampai tak makan lembu. Tak makan lembu. Susu lembu dia minum pula. Susu lembu secara berleluasa. Dia minum. Dia makan. Lepas tu alasan jawapan dia pun. Sedaplah juga dia kata lembu ni umpama ibu kita dia. Jadi tak boleh. Tak boleh kita makan dia. Gitu pula dia kata. Dan kerana lembu tu dia sanggup bunuh manusia. Siapa yang tidak muliakan lembu dia itu, dia sampai sanggup bunuh. Bunuh manusia. Bunuh orang Islam. Kan dah berlaku sekarang ni kan. Bunuh orang Islam. Kerana apa? Kerana kita sembelih lembu. Kita sembelih lembu, nak makan lembu. Nak makan daging. Lepas tu dia orang ni hipokrit ya. Ya, lembu-lembu hak daripada India banyak mana mari tempat kita. Dia kata dia tak makan, dia sembelih-sembelih juga sebenar kali. Nak bagi serata dunia. Lembu-lembu daripada India. Jadi mereka tu sampai puja sungguhnya lembu. Dan bila rasa yang gini, macam orang-orang Hindu gini, dia mestilah. Kalau dia dah terimanya Islam, dia kena makanlah. Supaya dapat hindar. Masih lagi terkesan dengan lembu ni, dia kena buang. Buang dengan sembelih.
Buang dengan makannya lembu. Dan inilah dalilnya lembu itu halal dimakan. Kan? Bila kata suruh sembelih, sembelih ni mana boleh makan. Larang sembelih maknanya dilarang makan. Jadi mereka ini sudah tahu mana suruh sembelih, suruh makan. Mereka ini tak makan lembu. Dah tak makan lembu, takkan nak sembelih lembu. Sebab tu dia kata, atattakhiduna huzwa, adakah kamu ni, hei Musa, nak mempersendakan kami. Nak mengadakan kami ini bahan persendaan. Sebab itulah Nabi Musa kata, a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung pada Allah Ta'ala daripada aku ni jadi jahil. Seperti pokok-pokok yang jahil itu. Yang mempersendakan hukum yang Allah Ta'ala perintahkan. Perkara yang Allah Ta'ala titahkan, bukan benda persenda. Bukan benda olok-olok gitu. Mesti kita kena buat. Kita kena laksanakan apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita. Lalu selepas pada itu mereka berkata, qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qalu mereka berkata, ud'u lana rabbaka, mohonlah pada Tuhan kamu. Wahai Musa, supaya dia itu dapat memberi jelas pada kami. Supaya Tuhan kamu dapat memberi jelas pada kami. Mahi, apakah ia? Ini adalah perkataan bentuk nak mempertikaikan. Soalan yang bentuk nak mempertikaikan. Nak mempertikaikan Tuhan. Jadi dia nak tahu je, suruh sebelahnya lembu. Lembu apa? Ya, lembu apa? Mahi, lembu apa? Lembu ini jenis macam mana? Mahi sini biasanya yang dimaksudkan sini sifat dia macam mana? Mahi sifat dia ni macam mana? Lembu yang jenis macam mana? Itu soalan-soalannya mereka nak beritahunya. Lembu ni banyak. Lembu jenis mana nak suruh sembelih? Nak suruh sembelih lembu ni banyak. Jadi nak suruh sembelih lembu mana? Jadi ini adalah perkataan soalan yang bentuk mengingkari titahan Allah. Jadi katanya Nabi Musa, qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bik. Berkatanya Nabi Musa, innahu yaqul, sungguhnya Allah Ta'ala telah berkatanya, innaha baqaratun la farid. Sungguhnya ia adalah lembu betina yang tidak tua. La farid, tidak yang jenis tua. Tidak yang jenis umur tua. Bukan lembu betina yang tua. Wala bikrun, dan bukannya lembu betina yang jenis anak dara. Muda-muda tidak. Awanun baina dhalik mutawassit. Mutawassit iaitu bentuk pertengahan. Awanun ni maknanya mutawassit. Bentuk pertengahan baina dhalik, di antara tua dan muda. Mana umur dia cukup-cukup matang dah. Tidak jadi terlebih tua, tidak jadi muda sangat. Pertengahan. Lalu Nabi Musa berpesan, faf'alu ma tu'maru. Faf'alu ma tu'maru. Buat sajalah. Ma tu'marun, apa yang diperintahkan kepada kamu. Yang diperintahkan kepada kamu tu buat je lah. Tak usahlah banyak songeh. Tak usahlah banyak tanya. Cukuplah tanya. Yang tanya dah ni cukup. Allah Ta'ala dah beritahu dah. Tapi tidak, mereka tidak puas hati lagi. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Mereka berkata, ud'u lana rabbak, mohon doalah kepada Tuhan kamu untuk kami. Untuk beritahu kami lah. Yubayyin lana, supaya dia dapat memberi jelas pada kami.
Malaunuha, apakah warna dia? Iaitu maksudnya sini lembu yang umur sekian-sekian ni, yang tidak tua, tidak muda ni, banyak aja. Nak warna apa? Nak warna apa? Banyak ada. Nak jenis warna macam mana? Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nazirin. Qala innahu, katanya Nabi Musa, sungguhnya Allah Ta'ala berfirman, innaha baqaratun safra. Lembu betina itu adalah lembu betina yang warna dia kekuningan. Safra, warna kuning. Kuning sini kuning merah. Faqi'ul launuha, yang sangat kerasnya kuning dia. Warna kuning dia itu sangat terang. Dan terangnya kuning dia itu tidaklah nampak jelek, nampak hodoh, tidak. Tasurrun nazirin, menggembirakan orang yang melihat. Siapa-siapa tengok ia rasa suka pada dia. Mari perasaan tengok warna dia tu rasa suka, rasa seronok. Kerana kecantikan kuning dia. Maka ini bukan calang-calang lembu dah lah. Lembu yang lagi special lah sininya. Yang Allah Ta'ala nak. Tanya soalan jadi makin payah. Warna kuning ini kerananya mereka dulu ni dia buat berhala anak lembu. Dia buat berhala anak lembu tu dia guna emas-emas. Dia cairkan emas-emas. Emas-emas perhiasan. Lalu dia buatlah berhala seekor anak lembu untuk dibuat sembahan. Jadi warna dia tu kuning lah. Warna dia kekuningan. Dan mereka pun takjub dengan kuning tu lah. Kekuningan kerana warna emas. Kan kita tengok zaman sekarang ni pun ada kan berhala-berhala kan warna ke arah emas kan. Warna emas, warna-warna emas. Kalau dulu yang ori tu adalah emas tulis lah. Ni tidaklah dia guna cat warna emas. Gitu je lah. Jimat sikit. Dia pun tahu tak cerdik mana tu kan. Nak guna emas tu. Sama-sama tak sah kata orang lain. Sama-sama pok-pok dia pun akan curi. Akan ropok. Emas dan emas boleh curi. Jadi oleh itulah yang Allah Ta'ala nak suruh sembelih ni adalah lembu kuning. Lembu kuning kemerahan. Makna warna dia keemasan lah. Warna dia. Dan orang tengok pun jadi nampak cantik lah. Nampak cantik. Suka tengok. Tapi bila tak puas hati ni tak puas hati semacam lah. Dia pun kata qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqara tashabaha alaina wa inna insyaallahu lamuhtadun. Tapi tanya lagi. Mereka berkata ud'u lana rabbaka, doalah untuk kami, minta kepada Tuhan kamu supayanya yubayyin lana, dia memberi jelas pada kami mahi, apakah gerangan lembu yang nak itu, yang dikhendaki itu. Innal baqar, kerana sesungguhnya lembu itu tashabaha alaina, itu jadi kelirunya, tidak jelasnya pada kami. Wa inna insyaallahu lamuhtadun, dan sesungguhnya kami ini insya-Allah kami akan dapatnya petunjuk.
kami akan dapatnya petunjuk untuk carinya lembu yang dimaksudkan itu. Ilal baqaratil matlub. Ke lembu yang dimaksudkan itu. Ke lembu betina yang dimaksudkan itu. Dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia pernah berkatanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalaulah tidaknya laula anna bani Israel, kalaulah tidaknya Bani Israel ini telah berkata wa inna insya'allahu lamuhtadun, nescayanya tidak dapat lagi. Mereka itu tak dapat. Sama sekali sampai sekarang ini mereka itu tak dapatnya lembu yang dimaksudkan. Kalau dia tak sebutnya insya-Allah. Akan tetapinya mereka sudah menyebut insya-Allah, maka Allah Ta'ala pun berilah pada dia. Seperti ayat selepas pada inilah. Jadi ini nak beritahu selitan sini pasal insya-Allah. Urusan hijrah kita, bila kita nak buat hijrah, benda yang melibatkan perkara yang akan datang. Kena ingat, benda yang akan datang. Yang kita nak buat tu yang akan datang. Kita sebut insya-Allah. Benda yang kita sudah buat, kita sebut masya-Allah. Kena ingat, kena tahu bezalah masya-Allah apa, insya-Allah apa. Insya-Allah yang kita baru nak buat. Nak buat, kita sebut insya-Allah. Kalau yang kita sudah buat, masya-Allah ataupun alhamdulillah, alhamdulillah terulah. Alhamdulillah. Selesai dah buat. Ya. Sebut alhamdulillah. Kemudian semua sekali itu masya-Allah. Allah Ta'ala. Kena Allah lah. Kena Allah lah jadi gitu. Orang Islam ni, orang yang kuat iman dia ni, dia kena selalu sebut-sebut perkataan. Kerana dia tak boleh sandarkan semua yang dia buat itu dia. Kena sandar pada Allah. Yang dia buat, aku dapat kekayaan ini, Allah. Yang kena buat hijrah esok ni, izin Allah. Allah Ta'ala kendaki dapatlah. Kalau Allah Ta'ala tak kendaki, tak dapatlah. Ya. Tapi kita sebutnya insya-Allah gitu, sudahlah. Insya-Allah esok kita pergi. Insya-Allah esok kita buat. Insya-Allah esok kita beli. Gitulah umpamanya. Cukuplah sekat tu, sudahlah. Lepas tu tak perlulah tambah kalau itu, kalau ini, tak payahlah. Kalau syaitan. Kalau tu syaitan. Nah, kalau kita tambah lagi kalau yang lain tu jadi syaitan. Dia akan pergi kepada benda-benda lain lah. InsyaAllah kalau saya ada duit, saya nak pergi haji ke. Kalau pula. InsyaAllah kalau pula. Tak perlu dah kalau tu. Kalau tu syaitan. Sebab kita pergi haji ke, kita pergi umrah ke, bukan kerana ada duit, kena ingat. Bukan kerana ada duit atau tak ada duit. Kita ada tiket ke tak ada tiket. Kita boleh pergi ke tidak boleh pergi, yang Allah Ta'ala pilih kita ke tidak. Sebab siapa yang pergi, itu semua pilihan Allah. Saya pernah jumpa orang yang pergi haji masa tu, dia kata kalau kira logik memang saya tak datang hari ni, tak pergi haji hari ni, tahun ni dia kata. Saya sendiri pun bercakap sama-sama kita pun, dia kata, saya baru ejah je, baru nak pergi haji tu dalam seminggu, dalam 10 hari gitu yang nak pergi haji. Orang lain usaha lama kita buat hijrahnya lebih kurang 10 hari, kita pun pergi haji. Lepas tu dia tu pula, dia kata duk tunggu, tak tahu apa, tiba-tiba panggil, dapat pergi. Lepas tu duit tak ada mana dia kata, duit tak ada. Tapi selesailah. Masa tiket selesai, nak makan, makan tak kena susah mana sana. Ada sikit-sikit sebanyak pun dah boleh dah. Biasa orang nak pergi tu kerana nak bawa
nak berbelanja, nak beli oleh-oleh tu jelah banyak yang nak kena duitnya. Kalau sekadar kita nak buat bekal yang duduk sana tu, mudah ya. Tak banyak pun belanja dia. Kalau kita pergi ramai, kita boleh kolek-kolek duit. Nah, sikit-sikit seorang. Makan 3-4 orang. Selama duduk tu 1,000, cukup dah tu. Nah, banyak dah kita boleh makan. Jadi saya jumpa dengan orang Pakistan, orang India, orang orang Sri Lanka, orang apa ni, orang apa ni? Cina ni ke apa ni panggil? Jenis Cina lah, Cina deh. Hong Kong. Dia jumpa dengan Hong Kong ke apa semua. Dia beritahu pun benda sama. Kalau kira tak logik ya, dia mari. Saya tengah sibuk buat kerja. Tapi dapat pergi haji dia kata. Begitu juga umrah. Tiba-tiba ting gitu siapa sana. Kita tak ada buat rancangan mana pun. Orang yang duduk rancang tu tak gigi lagi pun. Duk kata nak pergi. Okay. Tapi ramai bila sebut nak pergi dia kata, oh tak ada duit lagi. Sepatutnya perkataan dia kena sebutnya insya-Allah. Nak pergi haji, nak pergi umrah, insya-Allah. Tahun ni nak pergi haji ah? Insya-Allah. Insya-Allah. Cukup dah tu. Tak perlu dah hurai lebih. Tahulah tu Allah Taala. Niat kita pun dah cukup dah. Lepas tu kita apa serah pada Allah Taala insya-Allah lah. Insya-Allah kita pergilah. Maka perkataan insya-Allah itulah yang mahalnya. Yang mahal kan. Bahasa Urdu dia panggil mahal. Yang itulah yang mahalnya. Mahalnya benda itulah yang kita kena ada. Sebut insya-Allah. Maka golongan Bani Israel ini dalam mereka ni duduk mengingkari lah, duduk berselisih, duduk bersoal jawab ni, duduk banyak tanya soalan ni. Kesnya kerana mereka ni ada sebut insya-Allah, maka Allah Taala bagi juga. Allah Taala bagi jugalah kepada mereka. Ini seperti mana yang ada disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir riwayat ini. Habis itu, dan riwayat ini mauquf kepada Abu Hurairah lah. Cerita ni. Habis itu, qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dalulu tuthirul arda wa la tasqil hartha musallamatun la syiyata fiha. Qalu al-ana ji'ta bil haqq fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun. Qala katanya Nabi Musa, innahu yaqul, sungguhnya Allah Taala sudah berfirman, innaha baqarah, sungguhnya ia itu adalah lembu betina, la zalulun, yang tidak dibuat tidak pernah digunakan untuk buat hijab. Yang tidak pernah dibuat untuk buat hijab. Hijab apa? Tuthirul ard, membajak tanah. Nak membajak-bajak tanah, nak tanam kan? Bajak-bajak tanah. Wala tasqil har, dan lembu betina itu juga bukan yang jenis untuk menyiram tanaman. Bukan hijau tu. Mana kalau ini dia adanya kesan-kesan dia ke, kan? Naknya lembu yang tak ada buat hijau lah. Nak jenis lembu yang tak buat hijau. Kalau mereka berkata, ni puak Bani Israel katanya, kaum Nabi Musa ni kata, al-ana. Al-ana, sekarang inilah. Ji'ta bil haq, kamu sudah bawa benda yang betul. Kamu sudah bawa benda yang betul. Kamu sudah terangkan dengan betul, dengan jelas. Padahal jadi khafaya. Baru betul dah. Kenalah. Itulah. Kita nak tahunya. Jadi nak cari mana? Itulah. Riwayat banyaklah. Sampai 40 tahun lah apa. Jadi itu wallahualam. Tapi lamalah. Mereka itu carinya lembu ni. Jenis lembu ni payah dia nak cari. Cerita-cerita Israeliat banyaklah. Yang cerita pasal tempoh masa cari lembu betina. Tapi akhirnya fadhabahuha, mereka pun jumpalah lembu itu, fadhabahuha, lalu mereka pun sembelihlah lembu itu.
Wa ma kadu yaf'alun, hampir-hampirnya mereka itu tak dapat laksana. Kenapa? Kerana susah. Kerana susah nak cari lembu betina ni. Ni ingat apa? Bila banyak soal, makin payah. Banyak soal, makin payah. Dan mereka ini samalah. Dia bertanya soalan, dia panggil soalan berantai. Soalan berantai gini lah yang bahaya. Kita jawab gini, dia tanya soalan lain pula. Kita tanya, kita bagi jawapan dia. Bagi soalan yang lain pula, dia panggil soalan yang berantai. Soalan yang berantai ini kita kena elak. Sebab tu kita kena tanya apa yang kita nak tahu, itu saja. Contohnya, ya tidak. Contoh kan? Kalau dalil, bagi tahu dalil. Dalil apa? Kan? Kalau nak suruh bagi penerangan, penerangan ni banyak lah. Penerangan ni panjang lah. Kalau nak tulis tu panjang. Kalau nak tulis, panjang. Kalau dalil tu boleh kira sikit, ambil lah dalil mana-mana. Ni, surah ni, surah ni, surah ni ada. Tengok situ lah. Tapi bila tak mengaji ni, bila tak belajar, payahlah kita nak beritahu, payah. Ada dalam surah Yusuf. Tengoklah awal-awal tu. Apa dia? Apa dia? Payahlah kita ya. Dah awak ngaji ke tak surah Yusuf? Payah kita nak terai balik pula kepada dia semua sekali. Sebab itulah belajarlah surah Yusuf tu. Contoh. Lepas tu kalau surah dalam surah Taubah, ada dalam surah Taubah duduk pada akhir. Ada dalam surah Kahfi duduk pada akhir. Kadang-kadang jawapan dia ada situ. Kita kadang-kadang spontan je bagi jawapan kan. Jadi, yang mana? Yang mana pula? Ayat yang mana? Gini. Payahlah. Sebab tu, carilah. Cari. Sebab tu guru saya, Maulana Nasrullah Khan, yang ajar saya surah Nahu. Dia pantang sungguh tanya soalan. Dia pantang sungguh tanya soalan. Siapa tanya soalan, siaplah nahas. Siapa tanya soalan, bukannya kita yang tanya soalan, lepas pada tu jawapan dia adalah soalan. Kau faham dah soalan? Jawapan dia adalah soalan. Dia tanya baliknya soalan kepada kita. Dan soalan yang dia tanya tu adalah jawapan. Cuma cara dia adalah kita kena baca balik benda tu. Tapi kalau kita tak boleh jawab benda yang kita dah belajar dah. Ini cuai dalam belajar. Ini cuai. Kita tak boleh cuai dalam belajar. Maka kena ingat. Sebelum bertanya, tanya pula benda yang kita sudah belajar, pastikan kita selidik dulu. Kalau kita belajar tafsir pun sama je. Selidik dulu. Kita tak faham ayat ni. Tengok dulu daripada balik. Ya. Tengok daripada awal balik macam mana. Apa yang kita tanda. Apa yang kita faham. Lepas tu sekarang ni ada rakaman. Dengar balik rakaman. Cuba dengar sekali lagi rakaman macam mana. Tak faham rakaman tahun ni. Dengar balik yang tahun lepas ke kena ke. Ejahlah. Ya kena usaha ya benar kali. Tapi dengan kita cari jawapan bagi satu soalan. Dia bukan boleh kita hanya dapat satu jawapan. Kita dapatnya banyak. Macam tadi saya ada cek beberapa perkara. Kita dapatnya banyak jawapan. Ya, banyak jawapan tu dapat banyak. Oh, banyak. Cari. Banyak. Bila cari, jumpa lagi. Cari, jumpa lagi. Jawapan tu jadi banyak. Soalan yang kita tak ada, soalan yang kita tak tanya pun terjawab dah. Lepas tu banyak pula kita dapat. Hasil daripada kita murajaah balik, cek balik, selidik balik. Sebab tu kita kena selidik balik. Apa yang kita dah belajar, kita kena selidik. Kita kena baca balik. Gitu cara. Sebab tu kalau belajar daurah tafsir ni, mesti kita kena muzakarah. Mesti kena tikrar. Sekurang-kurang pun kita bercakap sore lah. Baca balik nota-nota yang kita apa kita belajar hari ni. Macam hari ni kita belajar apa? Surah Zumar. Cek balik. Kalau surah Baqarah sebelum pada ni, yang daripada awal ni banyak dah ayat yang kita dah belajar. Cek balik, tengok macam mana. Supaya yang kekurangan kita tu dapat kita tampung, kita baiki sikit-sikit sebanyak. Tak boleh banyak pun tak apa, sikit-sikit pun tak apa dah. Tapi kalau kita tak baiki langsung, sikit pun dah. Yeah.
Jadi wa makadu yaf'alun, hampir-hampirnya mereka itu tak buat. Sebab apa mereka tak dapat, hampir-hampir tak dapat buat? Kerana banyak soal. Dan dapat juga mereka itu sembelih. Kenapa? Kerana sebutnya insya-Allah. Sebab tu nak berkata, nak bercakap, nak bertanya sekalipun, mesti kena cerdik. Nak tanya soalan, kita kena cerdik soalan. Macam mana kita nak tanya soalan kalau kita tak tahu? Soalan nak tanya ni kena tahu. Kalau tak tahu, macam mana kita nak tanya soalan? Mana sikit sebanyak tu kita kena tahu. Sebab tu kita bertanya. Ya. Kita dah tahu dah, tapi kita nak jelas lagi. Okey, berwuduk, ambil basuh muka. Kita nak tahu jelas lagi. Lubang hidung tu nak kira gana. Dalam mulut tu nak kira gana. Ataupun sepadan muka ni macam mana. Kan? Janggut ni kira termasuk ke? Leher ni ke termasuk sekali ke gana ke? Yang kita dah tahu dah secara amnya itu dah kita tahu dah. Dan penjelasan lebih kurang pun kita dah tahu dah. Cuma ada lagi mungkin kita rasa muskil. Dan muskil itu kerana adanya tentangan lain yang kita dapat tahu, ilmu yang baru yang memberitahu sebaliknya kerana kita pun nak mempersoalkan lah. Ya. Yang jenis ini tak apalah sebab kita ni kaji, kita baca, kita ulang kaji balik. Tapi jangan tanya soalan-soalan yang kita tak belajar lagi. Belajar. Sebelum tanya soalan, belajar dulu. Kan? Ta nak dipanggil ta. Belajarlah ta tu. Nanti belajar alif sampai ya lah. Jangan dulu tanya, ni apa ta? Kita berkata ta. Lepas tu dia tanya pula, ni apa? Ni jim. Boleh ilmu ke kita? Tak. Dia kena belajar daripada alif sampai ya lah. Alif atas sampai ya lah dia kena belajar. Takkan dia nak belajar ini kaf saja. Ini apa saja. Takkan gitu. Kena semua. Dengan semua tu barulah dia tahu. Apa yang dia tahu tu betul ke? Tak betul ke? Dia pun dapat baiki. Ataupun yang dia tak tahu tu dapat tahulah masa dia belajar. Habis sininya cerita. Cerita ni adalah kisah yang berbeza. Sebab apa kisah yang berbeza? Ada perkataan id. Dan id itu tak ada kaitan dengan ayat selepas padanya. Ayat yang ke-72. Ayat yang ke-72 kalau mengikut ramainya ahli tafsir, mereka berkata ini ada kaitan. Ayat yang ke-72 ini adalah yang pertama. Ia duduk di cerita dia ni sebenarnya kali duduk pada awal cerita Baqarah tadi. Awal cerita ayat 67. Iaitu sembelih lembu tu tujuan untuk buat sesuatu. Buat sesuatu yang dia maksudkan sini pada ayat yang ke-73 iaitu ayat yang disebut situ faqul nadribuhu bi ba'dihha. Hendaklah kami titahkan, kami beritahu kepada mereka idribuhu. Hendaklah kamu pukul ia. Hendaklah pukulnya ia. Ia situ orang yang matilah. Bibadhiha akan sebahagiannya. Sebahagiannya ini, kebanyakan ahli tafsir akan katanya sebahagian anggota lembu. Sebab dia katanya, sini ada kaitan dengan ayat yang sebelum pada ni lah. Yang dia kata ada kaitan. Dan nak mengukuhkan lagi kaitan dia itu, dia pun kemukakan hadis-hadis, asar-asar. Tapi semua sekali itu riwayat lah. Kita tak panggil hadis lah, kita panggil riwayat. Riwayat-riwayat yang daripada Israeli. Riwayat-riwayat daripada Israiliyat. Dan seperti mana yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya, sehingga Ibnu Katsir mengeluarkan banyak juga riwayat cerita dia, yang kira paling sahih lah. Tapi itu pun juganya, Ibnu Katsir mengatakan tidak sahih. Ibnu Katsir juga cerita tidak sahih. Cerita dia tu banyak tidak sahih. Cumanya cerita Israiliyat ni Nabi dah berpesan. Nabi pesannya cerita Israiliyat ni kita tidak percaya dan kita tidak tolak. Itu saja. Kita tidak membenarkannya dan kita tidak mendustakannya.
Yang ni apa? Kita abaikannya lah. Biar gitu je lah. Itu adalah sebuah cerita. Cerita daripada pokok Bani Israel. Sahih, wallahu alam. Cerita di kalangan Bani Israel. Cerita-cerita dia. Cerita dia, tak semestinya cerita dia tu dianggap bohong. Tapi, mungkin di sebalik yang betul itu, ada yang tak betul. Dan Bani Israel kita tak boleh nak percaya mana. Kerana selepas pada ni pun akan diberitahu perangainya Bani Israel. Yang dia suka reka. Kalau setakat cerita-cerita ni, biasa je dia nak tukar cerita. Kerana dia dengan mudah saja dia boleh tukarnya kitab Taurat. Dia boleh ubah makna, ubah kalimah-kalimah, lafaz-lafaz yang ada dalam kitab Taurat tu, mudah-mudah gitu je dia boleh buat. Kalau kitab Taurat dia berani ubah, setakat cerita ni lagilah dia berani nak ubah cerita. Maka sebab tu cerita-cerita Israelia ni tak layak, tak patutnya kita cuba nak bagi adanya persamaan lah dengan Al-Quran. Dan yang daripada Israelia tu tak penting pun untuk kita jadi faham dia, fahamnya Al-Quran melalui cerita dia. Sebab dikhawatirinya pula melalui memahami cerita dia itu, takut kita akan jadi letaknya kesan tu lah. Kita terkesan dengan cerita, maka bawakan tafsir kita pun masih lagi sikit sebanyak tu akan terkesan. Seperti mana ramainya di kalangan ahli tafsir akan terkesan dengan cerita tu, sehingga dia mengatakan biba'dihas itu adalah sebahagian anggotanya lembu betina. Dan ini bukan sedikit di kalangan ulama tafsir yang kata gitu. Dan riwayat yang sebut pula pasal macam mana pukul dengan bahagian yang mana daripada anggota badannya lembu itu pun riwayat yang berbeza-beza dan bercanggah satu sama lain. Ada kata lidah, ada kata betis lah, ada kata ekor lah. Macam-macam riwayat tu lain-lain. Lain-lain riwayat dia tu ada macam-macam, ada riwayat. Ada kata tak kiralah mana-mana anggota dia lah. Ini pendapat yang ramai lah. Pendapat yang ramai tak kiralah anggota mana. Kalau dituju pada perkataan anggota tertentu, itu tak ada riwayat sahih. Sebenar kalinya semua riwayat tu memang tidak ada satu pun riwayat yang sahih pun. Yang cerita pukul dengan lembu. Jadi kesimpulannya, sini adalah cerita yang berbeza, dan cerita yang berbeza ini biasanya dalam surah Al-Baqarah yang sudah kita lalui dimulakan dengan iz. Wa iz, dengan guna perkataan wa iz. Kita tengok dah. Ayat sebelum pada ni ada dah wa iz pada ayat yang ke-67. Kemudian pada ayat yang apa? Ayat yang ke-63 ada juga wa iz. Tu cerita lain. Kemudian pada ayat yang ke-61 adanya wa iz juga. Kemudian pada ayat yang ke-60 cerita lain juga. Itu adanya wa iz. Dan pada ayat yang ke-58 yang cerita lain juga wa iz qulna dkhulu tu. Itu pun cerita lain. Dan sebelum ni pun sama juga wa iz qultum ya Musa lan nu'mina. Itu ayat yang ke-55 pun sama. Ayat yang ke banyak dah. Itu ayat yang ke-51 pun sama. Ayat yang ke-49, ayat yang ke-50 dan ayat yang mula-mula yang sebut iz ni pada ayat yang ke-30 ceritanya malaikat. Pun juga dengan perkataan wa'id. Semua sekali itu nak asingkan cerita. Ada waw situ adalah waw bentuk istinafiyah dipanggil. Waw situ bentuk istinafiyah, bukan waw dengan makna tertib. Nak bagi tahu cerita baru. Waw situ dengan mana nak bagi tahu cerita baru. Dan ada juga pula perkataan iz itu pula nak bagi tahunya peristiwa yang berbeza, tempat yang berbeza, masa yang berbeza. Sebab tu sebutnya iz. Iz kan kita dah beritahu dah kan dia adalah bentuk zaraf. Zaraf zaman, dan zaman yang sesuainya sini zaman lah. Zaraf zaman, masa yang berbeza. Dan cerita-cerita Israelia bila kita nak masukkan dalam Al-Quran, kita kena pastikan satu perkara, iaitu tarikh dia biar sama.
masa dia biar sama. Barulah kita boleh mengiyakan cerita itu dengan cerita ni. Baru kita boleh samakan. Oh, cerita tu adalah cerita yang sama. Kalau tidak, ia adalah cerita yang berbeza. Bila cerita berbeza, tak perlu kita hurai lebih. Tak perlu kita hurai cerita-cerita dia yang lebih-lebih tu. Cerita dia panjang juga dan cerita dia berbeza-beza. Kesimpulan cerita dia hanya adalah ada satu orang mati. Ada satu orang mati dibunuh oleh satu orang. Bila dibunuh tu, orang yang bunuh dia sengaja buat tanya, siapa bunuh dia? Siapa bunuh dia? Siapa bunuh dia? Kemudian semua orang pun buat tuduhan masing-masing. Hak ni tuduh orang ni, hak ni pun syok dia ni, hak ni pun syok dia ni. Ini boleh jadi dia ni yang curi, yang bunuh. Boleh jadi dia ni yang bunuh. Maka selepas pada tu, cerita dia bersambung ya. Mereka pun mengadu, jumpa dengan Nabi Musa, minta Nabi Musa selesaikan masalah ni, tak tahu siapa dia pembunuh. Kemudian Nabi Musa pun minta pada Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala perintahkan supaya sembelih lembu. Dan selepas sembelih lembu itu, gunanya anggota lembu itu untuk dipukul pada badannya orang yang terbunuh. Lalu setelah itu, yang mukjizah, orang yang terbunuh itu terjaga, bangun, hidup. Tapi dia hidup sekejap je, dia hidup, dia hanya beritahu siapa bunuh dia. Maka terlaksanalah selepas pada itu, hukuman. Hukuman ke atas orang yang membunuh. Dan hadis tu pun, cerita tu pun panjang juga lagi. Sebab hadis cerita tu ada beritahu, dia selepas pada tu tak dapat harta pusaka. Mana ada kaitan dengan tak dapat harta pusaka pula cerita tu. Dan panjang lebar, kalau kita tengok dalam tafsir Qurtubi, panjang lebar pula dibahaskan pasal harta pusaka pula situ. Yang tak perlu kita bahas ini. Kerana cerita itulah. Kerana cerita tu. Dan cerita itu semua sekali, riwayat pun ada berbeza satu sama lain. Ni kata anak saudara lah, hak ni kata dia tu lah, dia ni, hak ni dua orang lah. Hak ni kata seorang lah, ini ahli keluarga terdekat lah. Macam-macam lah, riwayat tu lain-lain. Dan cerita itu sendiri pun tidak terkenal di kalangan puak-puak Bani Israel pula. Maknanya golongan mutaakhirin tak dapat cerita ni daripada puak-puak Bani Israel sekarang. Mana cerita tu jadi majhul. Peristiwa tu tidak diberitahu oleh golongan Bani Israel zaman sekarang. Mana zaman mutaakhirin lah. Zaman kemudian-kemudian ni. Jadi macam orang Islam je tahu, orang Bani Israel sendiri pula jadi tak tahu. Jadi ini jadi antara benda yang tak jelas daripada cerita ni. Walau bagaimanapun cerita Israeliat kita tidak kata ia itu adalah bohong. Tapi kita tak percaya dia lah. Kita tidak membenarkan dia. Kita tidak mendustakan dia. Kita biar gitu saja. Dan kita tidak berhujah dengan dia lah. Dan kita tidak gunakan ia untuk dijadikan sumber tafsiran kita lah. Maknanya gitulah. Sebagai sumber untuk kita mentafsirkan yang mana boleh terkesan tafsiran kita daripada cerita tu. Dan ini jelas daripada Ibnu Katsir sendiri. Dan yang selain pada Ibnu Katsir pun ramai juga yang lain. Ulama-ulama di kalangan ahli hadis pun beritahu perkara ini adalah benda yang riwayat itu memang dari, semua tu berbelit-belit sanad dia tu sampai kepada Israeli. Mana cerita Bani Israel lah. Cerita-cerita ni adalah cerita Bani Israel saja. Maka tidak kuku untuk dibuat hujah. Cuma ada juga sahabat-sahabat dalam asar itu ada beritahu tafsiran-tafsiran dia tu yang daripada yang terkesan daripada tafsiran Israel. Dan ayat Al-Quran secara jelas dah beritahu dengan perkara yang samar. Maka perkara yang samar itu ada perkara yang samar yang kita perlu tahu. Tapi banyak perkara yang samar itu bila Allah Ta'ala tak beritahu dengan jelas, makanya Allah Ta'ala tak ingin menjelaskannya. Bila Allah Ta'ala tak ingin menjelaskannya dan Allah Ta'ala pula tak ajar pada Nabi untuk menjelaskannya pada umat, maka kita biarkan gitulah. Kita biarkan gitu saja.
Maka sambungnya sini, wa idh qataltum nafsan. Ingatlah cerita dulu ada di kalangan kamu yang membunuh seseorang. Qataltum nafsan di sini, kalau lafaz ini adalah jamak. Ramai yang membunuh satu orang. Tapi kalau dalam riwayat-riwayat Israeli itu adalah satu orang. Dan sini pun juga kamu semua membunuh satu orang, maksud dia ramai sini maknanya ada yang menyembunyikan kebenaran, ramai yang menyembunyikan kebenaran kerana kepentingan diri sendiri. Dan walaupun dia tak bunuh, maka dianggap macam bunuh. Maka lafaz ini disebut perkataan jamak. Wa idh qataltum nafsan, ingat bila kamu membunuh seseorang. Fadara'tum fiha, lalu kamu membuat tuduhan. Kamu buat tuduhan satu sama lain. Buat tuduhan dan saling kata diri ni tak bersalah. Dan mempertikaikan pula orang lain itu tak bersalah. Dia ni kata tak bersalah, aku rasa dia ni memang bersalah. Itu maknanya fadara'tum. Fadara'tum juga dengan makna takhasamtum. Berbalah kamu satu sama lain. Dan juga dengan makna tadafa'tum. Tadafa'tum ni mana saling tuduhlah. Ini kata kamu yang buat. Oh ni pula mana pula aku? Kamulah yang buat. Saling melemparkan tuduhan. Jadi itu semua sekali dengan makna fadara'tum dan juga dengan makna faqtalaftum. Kamu berselisih tentangnya. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Tapi Allah Taala bagi tahu ayat sini, tujuan Allah Taala cerita ini, perkara ini jelas Allah Taala bagi tahu maksud. Murad Allah Taala bagi tahu. Kehendak Allah Taala bagi tahu. Berlakunya pembunuhan sehingga berlakunya perselisihan, saling tuduh satu sama lain. Sini Allah Taala bagi maksud. Kehendak dia. Wallahu mukhrijun, dan Allah Taala kehendakinya mukhrijun, mengeluarkan ma kuntum taktumun, apa yang kamu sembunyikan. Iaitu yang kamu sembunyikan sini maknanya yang kamu sembunyikan orang yang benar-benar bersalah. Siapakah yang benar-benar bersalah? Kerana masing-masing ada kepentingan. Dia tahu orang itu salah. Orang yang bersalah pun tahu dia bersalah. Tapi orang yang lain itu yang tahu sekalipun dia tu dah bersalah, tapi dia juga sembunyikan kebenaran itu kerana kepentingan-kepentingan peribadi. Kalau mengikut riwayat Israeli ini, mana berkaitan dengan harta. Maka sesuailah bila berkaitan dengan harta, saling berhajat satu sama lain lah. Bila nak merebutkan harta. Jadi, wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun, Allah Ta'ala nak keluarkan, nak bongkarkan apa yang kamu sembunyikan, siapakah yang bunuh. Jadi ini mafhum yang jelas daripada Allah. Berlakunya pembunuhan di kalangan kamu berselisih, dan sini Allah Ta'ala nak keluarkan apa, Allah Ta'ala nak bongkarkan yang kamu duduk sembunyikan itu. Yang kamu duduk tutup cerita itu. Kerana Allah Ta'ala nak zahirkan kebenaran. Siapa yang benar? Siapa yang salah? Siapa yang buat salah tu siapa dia? Jangan buat tuduhan-tuduhan dusta ke atas orang yang tidak bersalah. Lalu, maka sebab itulah sini ni faqulna, lalu kami titahkan, Allah Taala titahkan sini, idribuhu bi ba'dihha, hendaklah kamu pukulnya. Pukulnya sini mana pukul yang si mati itulah. Hus itu maknanya nafsan. Tetapi makna dia yang dimaksudkan sini adalah hus itu pukulnya ia. Ia situ maknanya pukul orang yang terbunuh. Mana dia? Pukullah orang yang terbunuh itu. Bi ba'dihha, pukul dengan menggunakan sebahagian dari tubuhnya. Bi ba'dihha, sebahagian daripadanya. Nya situ adalah nafsan. Bi ba'di nafsin. Bi ba'di nafsin. Nafsin ni kalau dhamir dia guna perkataan ha. Dan boleh juga dengan makna a'dha. A'dha'i nafsin.
anggota badannya orang itu. Kan? Jadi anggota badan pun boleh juga, maka guna dhamir muannas jugalah. Jadi sininya maksud dia, hendaklah kamu pukul, mana ambil anggota badan mana-mana daripada si mati, pukul dia sendiri. Itu je. Ambilnya mana-mana tu, ambil tangan dia ke apa ke, tak kira lah. Allah Ta'ala bagi perintah yang umum. Kan tak dicerita sebelum pada ni, faf'alu ma yu'maru. Faf'alu ma tu'maru kan? Buatkan saja apa yang Allah Ta'ala yang diperintahkan pada kamu. Buat saja. Kan seperti mana Nabi Musa dah beritahu dah kan sebelum pada ni. Dan kira-kiranya mereka ni dah menyesal dah lah. Kerana susah dah nak cari lembu tu. Sampai ada dalam riwayat-riwayat tu kata sampai bertahun-tahun cari lembu. Takkan tak isaf lagi. Maka sebab itulah sini tak ada masalah dah. Tak ada tanya. Faqul nadribuhu bi ba'dihha. Kita pun jangan duk banyak tanyalah. Ayat ni senang je nak faham. Hendaklah kamu pukul dia dengan menggunakan sebahagian daripada dia. Tak kira lah guna apa. Tak perlu nak tak perlu nak jadi macam Bani Israel. Hendak guna anggota mana? Nak guna tangan ke, nak guna kaki dia ke, nak kena kerak kaki dia ke, gana ke? Tak perlu tanya dah. Benar soalan-soalan ni tak perlu tanya. Jadi ini saja. Mana pukul dia saja. Mana-mana tempat dia tu kita pukul dia. Beres. Selesai sini. Maka makna dia mudah. Lalu setelah daripada itu, hiduplah. Lepas pukul, hidup. Lepas hidup, maka terzahirlah apa yang mereka itu sembunyikan. Yang mereka itu sembunyikan kebenaran. Maka terzahir. Mana yang bersalah tertangkap. Nah, lepas tu orang yang tak bersalah tu pula, orang yang benar, mereka lah yang mendapatnya kebaikan sinilah. Keuntungan sini. Nah. Habis itu. Ceritanya habis itu. Kadzalika yuhyillahul mauta. Cara yang sedemikian ini. Inilah cara Allah Ta'ala nak menghidupkan yang mati. Maka ini dalilnya selepas pukul tu jadi hidup. Itu je lah cerita. Jadi hidup lepas tu cerita apa-apa tak penting. Cuma jadi hidup. Jadi, kadzalika demikian itulah juga jadi hidup ini. Allah Ta'ala menghidupkan yang mati. Allah Ta'ala menghidupkan yang mati. Dalam surah Al-Baqarah ni, menghidupkan yang mati ni ada 5. Ada 5. Ada 5 cerita dalam surah Al-Baqarah. Antara yang sebelum pada ni yang kena sa'iqah. Yang kena sa'iqah. Kan, mati semua sekali. Kemudian Allah Ta'ala hidupkan balik. Dan antara lainnya cerita ni. Dan antara lain kita akan jumpa cerita-cerita wahum ulufun hadaral maut. Mereka tu ada beribu. Mereka takut mati. Kemudian Allah Ta'ala matikan mereka. Lepas matikan mereka tu, Allah Ta'ala hidupkan balik. Lepas tu ada ceritanya Nabi Ibrahim. Cerita Nabi Ibrahim. Dengan burung. Yang ada pada juzuk yang ketiga. Dan adanya cerita satu orang hamba Allah yang mati, lepas mati hidup balik. Yang mati hidup balik selepas pada itu. Itu antara cerita-cerita yang ada dalam surah Al-Baqarah, ada 5 semua sekali. Cerita nak menguatkan lagi Allah Ta'ala ni berkemampuan menghidupkan orang yang sudah mati. Sebab nak menghidupkan orang yang sudah mati ni mesti kena ada kuasa yang besar. Mesti kena ada kuasa besar kan? Mesti kena ada kuasa yang hebat. Kalau tak ada kuasa hebat tak boleh nak hidupkan orang. Tengok zaman sekarang ni, ramai mana orang nak suruh hidupkan orang yang sudah mati. Bertahun-tahun, berjam-jam dah. Tak ada siapa pun hidup. Tak ada siapa pun hidup. Cerita dongeng ada lah. Tapi cerita yang sebenarnya tak ada. Tak ada orang yang boleh menghidupkan orang yang sudah mati. Itu tak boleh. Tak boleh nak ejah ayat tu.
Jadi Allah Ta'ala yang maha berkuasa, Allah Ta'ala yang menghidupkan kita, maka Allah Ta'ala juga boleh mematikan kita, dan Allah Ta'ala yang mematikan kita nak hidupkan balik kita yang dulunya pernah hidup, itu lagi senang bagi Allah Ta'ala. Lagi senang. Bahkan semua sekali itu senang bagi Allah nak menghidupkan. Sama saja seperti nak menghidupkan, seperti dalam ayat Quran yang lain ada beritahu, kanafsin wahidah, seperti satu orang. Nak menghidupkan semua seperti mana hidup satu orang. Kalau Allah Ta'ala boleh hidupkan satu orang, maka boleh hidupkan semua. Mana sini adalah bentuk cabaran. Siapa yang rasa dia tu hebat, dia boleh kita buat sembah dia, suruh dia hidupkan satu orang. Tak sah orang lain lah, dia sendiri lah. Tak sah orang lain, dia sendiri. Hak dalam kubur. Biar dia sendiri yang boleh hidupkan diri dia sendiri. Kalau dia boleh hidupkan dia sendiri, kira-kiranya dia boleh hidupkan orang lain jugalah. Habis itu. Wa yurikum, dan Allah Ta'ala nak tunjukkan kepada kamu ayatihi, dalil-dalil bukti keesaan Allah. Hebatnya Allah. Bisanya Allah Ta'ala. La'allakum ta'qilun. Supayanya kamu ni jadi cerdik lah. Kamu ni jadi berakal. Guna akal fikiran kamu. Benda gini ni mudah saja bagi Allah Ta'ala nak menghidupkan yang mati. Jadi cerita dia ni, di sebalik cerita ni Allah Ta'ala nak ajar benda dapat menghidupkan kematian. Dan sini Allah Ta'ala buktikan dengan cerita. Allah Ta'ala buktikan dengan cerita yang pernah berlaku dulu. Yang pernah berlaku dulu. Lepas tu cerita yang di sebalik tu, yang ada cerita lembu, betina apa semua, yang ada dikaitkan dengan yang ini, ada juga. Sebab sebahagian ulama mentafsirkan di ba'dihas itu, dah diberitahu dah tadi kan, dengan menggunakan anggota badan lembu tadi. Lalu selepas pada tu pun hidup. Cuma cerita dia tu akan jadi masalah lah, kerana tak sebut pun lembu sebelum ni. Wa idh qataltum nafsan fadara'tum fiha, tak ada sebut pun lembu. Mana ayat lembunya? Yang ada sebutnya nafsan. Ya. Kalau wa idh qataltum wa idh dhabahtumul baqarah, kalau ada sebut gitu ke, jelas sikit. Tapi hanya sebutnya qataltum nafsan, kamu bunuh seseorang. Mana ni cerita lain. Waktu bukan satu masa ya Nabi Musa dengan kaum dia ni. Banyak masa, lama juga masa dia. Jadi tak perlu kita anggap semua sekali ni cerita yang sama. Banyak cerita dia ni. Masa mana? Masa yang sebelum dia dapat Taurat ke? Ataupun selepas dapat Taurat ke? Cerita yang mana satu? Yang mana satu? Yang masa dengan Fir'aun ke? Ataupun cerita yang selepas Fir'aun mati? Yang mana satu? Sebab Nabi Musa ni dia ada dua zaman. Bahkan 3 zaman lah kira-kira daripada zaman kecil ni. Cerita dia kan ada masa zaman kecil. Waktu zaman yang dia lepas pada tu lari daripada Fir'aun tu, dia pergi ke kampung kan, Madian. Duduk situ pun zaman yang lama. 10 tahun duduk situ. Lepas pada tu barulah dilantik dia jadi Rasul. Dilantiknya dia tu jadi Rasul. Kemudian dia bebaskan golongan Bani Israel daripada cengkamannya Fir'aun. Lepas tu lari daripada Fir'aun. Larinya Fir'aun, matinya Fir'aun, kena lemas, ya, lemah laut. Dan lepas pada tu zaman yang lain pula, zaman yang semua anak lembu tu. Tu zaman lain. Zaman yang semua anak lembu tu adalah zaman dapat Taurat. Sebelum itu, masa Fir'aun tak dapat lagi Taurat. Dia zaman lain. Zaman tak dapat Taurat. Sebab zaman yang tak dapat Taurat itu ilmu yang dia belajar dengan Nabi. Contohnya dia belajar dia dengan Nabi Syuaib. Dan juga yang kitab-kitab sebelum pada ni lah yang dia belajar. Mana bukan dengan kitab Taurat lah. Selepas tu baru dia dapat kitab Taurat. Maka cerita Nabi Musa ni panjang lebar. Yang mana satu? Maka ni salah satu cerita yang terpencil yang disebutkan dalam Al-Quran. Dan Allah Ta'ala sengaja tenggelamkan cerita ni, tak beritahu dengan jelas siapakah. Dan guna perkataan dhamir, idribuhu dhamir, bi ba'dihha, situ pun dhamir. Dhamir ni mana yang tak jelas lah maknanya. Tak jelas. Jadi bila disebut dengan cara gini, ahli fikir memanglah dia boleh fikir juga, tapi itu adalah bentuk takwil. Mana takwil kemungkinan lah.
Itulah tafsiran dia. Seperti mana yang ada dalam riwayat Israeli itu. Jadi boleh jadi. Tapi kalau kita tak tafsir dengan cara itu, salah kah? Tak pun. Kita jadi tak terkesan dengan riwayat-riwayat Israeli, mana seolah-olah kita tak pernah dengar riwayat Israeli, terus kita ambil kepada ayat ini. Jadi salah kah? Tak. Ya. Sebab tu dalam riwayat Al-Bukhari, ayat ni ada cerita. Dalam Bukhari dia ada kitab tafsir. Dalam Bukhari ada kitab tafsir. Imam Bukhari tak ada sebut pun, dia ada sebutnya Faddaratum. Faddaratum ada dia bahas. Tapi yang lain lepas pada itu tak bahas pun. Dalam Bukhari. Mana dengan jelasnya, kira-kiranya seperti kita sedia maklum, Imam Bukhari bila berkaitan dengan tajuk, kalau dia tak keluarkan hadis itu seolah-olahnya memang hadis itu dianggap lemah bagi Imam Al-Bukhari. Hadis itu sudah dianggap lemah. Yang berkaitan dengan bab itu. Yang berkaitan dengan bab. Jadi ayat ini disebutkan ada dalam Al-Bukhari. Tapi kalau dalam syarah-syarah Bukhari itu memanglah. Itu pun dinukil daripada kitab Tabarinya dan lain-lain itu adalah dinukil. Seperti dalam Fathul Bari oleh Al-Hafiz Ibn Hajar. Dia pun ada nukil juga cerita yang panjang lebar juga. Tapi bukannya Imam Al-Bukhari sendiri, tidak. Itu kena ingatlah. Cerita ni kadang-kadang kita perlu tahu untuk pengetahuan am. Cukuplah. Tapi pengetahuan am itu untuk kita terkesan, untuk kita tafsir itu biar selaras dengan tafsir sini, tak perlu pun. Kalau kurang-kurang pun kita kena buat dua tafsir. Iaitu idribuhu bi ba'dihha, kita kena beritahu dua. Hendaklah kamu pukul sebahagian daripada tubuhnya lembu itu, pukul pada orang itu, orang yang mati. Satu lagi orang, kamu pukul orang itu dengan gunanya anggota badan orang itu sendiri, pukul pada anggota badannya orang itu sendiri, orang yang mati itu sendiri. Maka kita kena terjemah dua. Kita kena buat tafsiran itu ada dua. Dan kalau tafsiran bentuk dua ini lebih kepada terbuka, ada sikap terbuka dalam nak mentafsirkan Al-Quran. Tujuannya satu je, supaya kita nak basmi riwayat-riwayat Israeli yang nak diselaraskan dengan Al-Quran. Tak perlu pun. Bila Allah Ta'ala tak cerita, tak perlulah. Bila Nabi sendiri tak cerita, tak perlulah. Tak perlu kita nak beritahu pun. Untuk pengetahuan am, nanti kita belajar lain lah. Kita pergi buka mana-mana, Google mana-mana, kisah daripada Bani Israel, kita bacalah semua sekali. Untuk pengetahuan am kita, tak apa. Tapi untuk kita jadi terkesan dengan tafsiran, tak perlu pun. Dan ini dipilih oleh guru saya lah. Yang dipilih oleh guru saya, dipilihnya terjemahan ini saja. Secara ringkas ini saja. Cerita yang berbeza, ini saja. Dan kita pun tak perlu hurai panjang. Macam contohnya dalam Tafsir Kabir, yang ada saya baca tadi pun, dia ada beritahu. Panjang lebar dia kena beritahu. Nak suruh kaitkan cerita ni dengan cerita sebelum pada ni. Dia nak kaitkan ni adalah cerita sama, dengan dia huraikan benda tu di luar konteks lah. Dia hurai. Dan ada setengah-setengah ulama pun ambil juga huraian daripada Ar-Razi. Ambil juga. Jadi seperti kita sedia maklum pun, yang dalam riwayat tafsir Ar-Razi ni perlu dijauhilah. Sebab riwayat dia ni dia bercampur aduk. Sebab dia banyaknya bahas ilmu kalam. Sehingga yang ada dalam tu hanya cerita logik saja, tafsir tak banyak pun. Dan dia banyak terkesan dengan bahasa-bahasa. Itu saja. Dan bahasa kita boleh tengok tempat lain. Tak perlu kita tengok kitab dia pun. Dan ramai di kalangan ulama pun tak berapa suka lah. Kecuali orang itu nak membaca sebagai bahan bacaan saja, boleh lah. Sebab dia, uslub dia lain. Cara dia tafsir itu, maksud dia lain. Dan kita naknya maksud yang jelas. Tafsir Al-Quran ni biar maksud yang jelas. Apa yang Allah Ta'ala nak sini, sudahlah. Tak perlu kita bahas benda yang luar-luar ni lah. Maka habis itu, cerita ni pun sama. Ayat ni pun nak ajar juga kepada kita. Daripada cerita yang sebelum pada ni. Jangan banyak tanya. Kita pun jangan banyak tanya jugalah. Cerita ni,
Ayat yang ke-72, 73, tak sadak tanya banyak lah. Dah cerita pun dah beritahu dah tadi, banyak Israeli. Riwayat-riwayat pun Israeli. Jadi, tak payah nak tanya lah. Tak payah nak tanya apa. Kalau nak tanya, kita tanya orang Israel, tanya orang Yahudi lah. Senang. Tanya cerita dia. Lepas tu tanya dia pun hanya untuk maklumat, untuk pengetahuan itu saja. Sampai situ saja, sudah lah. Lepas tu untuk kita tafsir ayat ni, tak apa. Sebab makna kita boleh tahu dah. Maksud Allah Ta'ala pun kita tahu dah. Maksud Allah Ta'ala nak menghidupkan yang mati. Allah Ta'ala nak beritahu, gini cara Allah Ta'ala nak menghidupkan yang mati. Dalam masa sama, Allah Ta'ala nak bongkarkan orang yang menyembunyikan kebenaran. Itu saja. Dan Allah Ta'ala juga, jawapan ketiga, wa yurikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Ini 3 jawapan daripada Allah Ta'ala, tak cukup lagi kah? Untuk tafsir ayat ni. Cukup dah. Kenyai dah ni. 3 kali tambah. 3 kali tambah. Allah Ta'ala dah bagi tahu siap-siap dah. Tujuan Allah. Okay, tujuan pertama, wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Tujuan kedua, yuhyillah kadzalika yuhyillahul mauta. Tujuan yang ketiga, wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Tu tujuan yang ketiga. Allah Ta'ala dah bagi tahu dah 3 tujuan Allah Ta'ala. Kenapa Allah Ta'ala buat gini? Jadi selesailah. Yang cerita yang lain yang tidak diberitahu tak perlu tahu. Cerita yang tidak diberitahu, maknanya Allah Ta'ala nak beritahu benda ni adalah tak perlu tahu pun. Nama tak perlu tahu. Berapa orang, seorang ke bunuh ke, ramai bunuh ke. Tak perlu tahu. Kita hanya tumpu pada tajuk cerita ni saja. Cukuplah. Dan Allah Ta'ala pun dah bagi pesanan dah pada kita, peringatan dah pada kita. Jangan banyak songeh. Jangan banyak tanya. Kamu banyak-banyak tanya, jadi macam Bani Israel. Tanya benda yang tak ada, tak jumpa cari. Tanya benda yang tak ada. Kalau tanya benda ada, tak apa. Tanya benda yang tak ada. Benda yang tidak ada huraian. Tak jumpa carilah. Last sekali kita akan guna logik akal kita lah juga. Jadilah pulanya tafsir bil ra'yi pula. Gitulah akhirnya. Habis itulah. Wallahu a'lam bissawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.